hanya 2 jam dibenarkan berada dalam kedai termasuk pusat beli belah selaras SOP diperketatkan. Kes positif terus meningkat, Kelantan memerlukan PKRC baru tampung keperluan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi Ahad 23 Mei 2021. Anda bersama saya Fahazim dan rakan jurubahasa isyarat Hafidah Awaluddin. Terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Baik saudara, lintas langsung hari ini kita mulakan dengan perkembangan berita dari RTM Sabah bersama Muhammad Dia Sahlan. Dia akan membawakan perkembangan terkini banjir di Sabah yang sudah mengorbankan seorang penduduk selain beberapa perkembangan semasa lain. Selepas itu kita ke RTM Sarawak bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad juga akan membawakan perkembangan semasa banjir dan usaha menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas. Akhir sekali kita ke RTM Pulau Pinang. Selain kawalan pergerakan yang diperketatkan di kampus USM, Abdullah Mahyudin juga akan membawakan perkembangan terkini operasi ICU lapangan di Hospital Kepala Batas. Untuk itu, terus bersama kami di Berita Wilayah. Baik saudara, berkuat kuasa Selasa ini pelanggan yang mengunjungi semua premis peruncitan termasuk pusat beli belah hanya dibenarkan berada dalam premis untuk tempoh masa selama 2 jam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam satu nyataan menjelaskan ia adalah SOP yang dikemas kini selaras pengumuman kawalan sekatan pergerakan lebih ketat yang diumumkan semalam. Turut dikemas kini adalah waktu operasi sektor perdagangan pengedaran termasuk semua premis peruncitan, pemborongan, pengedaran dan restoran dihadkan dari 8 pagi hingga 8 malam. Bagi kedai farmasi dan penjagaan diri, waktu operasi kekal dari 8 pagi hingga 10 malam kecuali yang tersenarai bawah aktiviti tidak dibenarkan seperti spa, wellness dan perkhidmatan manicure dan pedicure. SOP diperketatkan itu termasuk mewajibkan had jumlah pelanggan di dalam semua premis peruncitan dalam satu-satu masa mengikut keluasan premis dengan penetapan 1 orang bagi setiap 4 meter persegi. Had kapasiti pekerja termasuk kaki tangan sokongan dan pengurusan di semua premis termasuk kompleks beli belah pula ditetapkan sebanyak 60%. Bagi premis peruncitan yang tersenarai bawah sistem Hotspot Identification for Dynamic Engagement HIDE yang masih berisiko tinggi selepas penilaian risiko dibuat oleh Kementerian Kesihatan, ia akan ditutup serta-merta selama 3 hari bagi tujuan sanitasi. Datuk Seri Alexander Nantalinggi memohon pemain industri dan pihak berkaitan memastikan pematuhan SOP tersebut oleh pekerja dan pelanggan. Pemilik premis juga diminta sentiasa proaktif, peka dan memastikan pematuhan SOP sentiasa berada pada tahap maksimum. KPDN HEP akan menggerakkan 2,262 pegawai penguatkuasa di seluruh negara untuk memastikan SOP yang diperketatkan itu dipatuhi sepenuhnya. Peniaga di Kuala Terengganu menyambut baik langkah kerajaan memperketatkan SOP untuk sektor ekonomi dan sosial bagi mengekang penularan COVID-19. Selain itu, keputusan tidak menutup secara keseluruhan sektor tersebut disifatkan langkah terbaik sekaligus membolehkan peniaga menambah pendapatan yang sudah terjejas ekoran sekatan pergerakan sebelum ini. Kalau dia memperketatkan ni okeylah sebab kita memandangkan penyakit ni kan. Jadi kita okeylah, tak ada masalah lah. Setakat ni alhamdulillah lah sebab kerajaan menghadkan waktu tapi dok lockdown kan. Untuk kesihatan tu tak apalah, kita tutup sekejap. Misalnya contoh dalam 2 minggu gitu je kan. Tak apalah bagi saya.
Mana kita tutup sekejap je. Maknanya bila COVID dah balik, kita akan kembali pada asal balik. Sebenarnya molek, tetapi pergerakan ni biasa di mall yang ramai orang. Di kedai makan ni sebilangan saja. Mana keluarga. Biasa kalau di mall, kalau dia tutup awal, saya rasa lebih bagus lah. Sebab itu tak ada hak. Sebab kedai makan ni ada customer tetap saja. Kebiasaan itu. Kalau mall, saya setuju tutup awal. SOP lebih ketat PKP 3.0 akan berkuat kuasa pada 25 Mei ini. SOP itu menetapkan operasi perniagaan di seluruh negara kecuali farmasi bermula dari pukul 8 pagi sehingga 8 malam. Peniaga kecil di Kedah memberi pelbagai reaksi berhubung langkah diambil kerajaan untuk mengetatkan SOP sektor ekonomi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Yang pasti mereka berharap ia dapat membantu usaha memutuskan terus rantaian wabak itu dalam kalangan rakyat negara ini. Ada yang berpandangan langkah penutupan sepenuhnya akan memastikan kesejahteraan masa depan rakyat termasuk peniaga dan penjaja kecil. Penjaja dan peniaga kecil ini terpaksa berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban wang ringgit demi sesuap nasi. Jadi dalam keadaan hari ini, saya mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya pihak kerajaan membuat satu keputusan yang tepat ataupun lockdown untuk sepenuhnya demi menyelamatkan nyawa dan ekonomi negara ini supaya pulih kembali, insya-Allah. Kerana kita memikirkan, penjaja dan peniaga kecil memikirkan lockdown ini adalah satu keputusan yang terbaik bagi memastikan result untuk masa depan. Menyarankan agar supaya kerajaan dapat menjalankan lockdown kerana walaupun premis kita boleh buka tapi perniagaan itu tidak berjalan kerana tidak ada pelanggan-pelanggan yang datang. Jadi seolah-olah berniaga tu orang kata memenuhi masa kan. Bagaimanapun terdapat peniaga kecil kurang bersetuju dengan langkah itu. Rata-rata berpendapat jika kerajaan melaksanakan penutupan sepenuhnya, ia akan menjejaskan sumber pendapatan mereka. Sehingga hari ini laporan-laporan yang kita terima daripada peniaga dan rungutan-rungutan daripada peniaga ramai yang akan jadi masalah. Sekiranya PKP 3.0 ini masih berterusan dan disambung-sambung, maka peniaga-peniaga ramai yang akan gulung tikar. Trend peningkatan kes COVID-19 di Kelantan memerlukan negeri itu menambah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC sedia ada. Menurut pengarahnya, Dr. Muhammad Azman Yaakob, ketika ini terdapat 2,000 pesakit ditempatkan di 11 PKRC di luar fasiliti kesihatan seluruh negeri itu. Ketika ini, kapasiti PKRC di seluruh Kelantan hampir penuh antara 90 hingga 97%. Justeru pihaknya telah mengenal pasti 2 lokasi baharu PKRC iaitu bangunan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri di Tanjung Chat dan Queen's Park Sport City untuk dijadikan PKRC berkapasiti tinggi. Kekangan kita di Kelantan ini, kita tidak mempunyai bangunan-bangunan yang besar yang boleh menempatkan pesakit-pesakit COVID ini dalam kapasiti yang tinggi. Setakat ini yang paling besar yang kita ada adalah di PKRC kampus yang mampu menempatkan dalam satu masa maksima 464 pesakit. Dan dengan kemudahan-kemudahan yang kita pun tambah baiklah. Macam di PKRC kampus kita menambah jumlah toilet yang ada dengan menggunakan toilet portable sebanyak 10 unit. Jadi itulah faktor-faktor yang kita perlu lihat bila dah berkumpul ramai-ramai pesakit ini, kita perlu ambil kira lah faktor-faktor infra yang memberi keselesaan kepada pesakit.
Beliau mengulas perkara itu selepas meninjau PKRC khas gelanggang seni yang menempatkan 156 katil termasuk 30 katil perubatan untuk pesakit kategori 3 yang terdiri daripada pesakit warga emas. Mengenai kapasiti ICU Hospital Raja Perempuan Zainab II, keadaan semakin kritikal dengan jumlah pesakit sekitar 95 hingga 100% dan tidak menolak kemungkinan akan mewujudkan ICU lapangan seperti di Hospital Kepala Batas Pulau Pinang. Hari ini 626 kes positif baru dilaporkan menjadikan keseluruhan kepada 22,704 kes. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Perak, kerajaan negeri memperuntukkan 2.38 juta ringgit bagi membantu rakyat negeri itu terutama golongan miskin dan B40 yang terkesan. Daripada jumlah itu, 1.2 juta ringgit akan disalurkan kepada 4 pejabat daerah dan tanah PDT terlibat. Masing-masing RM400,000 kepada PDT Kinta dan PDT Larut Matang dan selama manakala RM200,000 kepada PDT Hulu Perak dan PDT Mualim. Bagi peruntukan sebanyak 1.18 juta ringgit pula akan disalurkan kepada 59 pejabat Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun bagi memudahkan urusan menangani COVID-19. Bantuan diumumkan Menteri Besar Datuk Sarani Muhammad dalam pertemuan bersama Adun Perak secara maya hari ini. Kira-kira 3.8 juta dos vaksin Sinovac dijangka akan disiapkan Pharma Niaga Life Sciences Sdn Bhd untuk edaran di seluruh negara menjelang akhir Jun depan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, selain mengurangkan kebergantungan import vaksin berkenaan dari China, ia sekaligus membantu kerajaan mempercepat proses vaksinasi. Setakat hari ini, kilang ini telah pun siap membotolkan ataupun membuat fill and finish ini sebanyak 1.8 juta botol dan akhir Jun ini akan siap another 2 juta ini di sini. So bermakna di kilang ini sehingga bulan Jun nanti, akhir Jun nanti kita boleh supply sebanyak 3.8 juta. Ini tidak termasuk yang diimport terus daripada negara China, iaitu yang telah pun siap diproses dan dibotolkan. Setakat hari ini yang telah pun kita import adalah sebanyak 1.4 juta dan pada akhir Jun nanti kita akan menerima 3 juta lagi. Manakala bulan Julai 3 juta dan Ogos 3 juta. Bermakna untuk yang diimport daripada China adalah sebanyak 10.4 juta. Beliau memaklumkannya dalam sidang media secara maya bersama Pengarah Urusan Pharma Niaga Datuk Zulkarnain Mat Yusof di Ibu Negara. Terdahulu Datuk Seri Ismail membuat lawatan kerja ke kilang berteknologi tinggi Pharma Niaga Life Sciences Sdn Bhd bagi mengetahui perkembangan terkini dan proses penghilangan fill and finish vaksin Sinovac. Warga emas menyambut baik langkah kerajaan memberi keutamaan kepada golongan itu bagi menempas slot janji temu suntikan vaksin AstraZeneca yang mula dibuka hari ini. Ia dilihat sebagai langkah tepat dalam memastikan warga emas yang tergolong dalam kumpulan berisiko tinggi terus dilindungi. Bagi saya baguslah. Pasal apa? Yang kumpulan yang jadi sasaran pada virus COVID ini adalah terutamanya warga emas. So patutnya memang warga emas didahulukan kan. Pasal apa? Kita secure kita warga emas kita lah. Pagi ni kita daftar. Saya dah daftar. Tapi cuma belum panggil lagi lah. Ini memang bagus. Kita selalu tutup ada safety. Tak boleh takut. Mesti mau mah. Kita selalu tutup. Kita mau jaga kita. Langkah untuk mengutamakan warga emas untuk pakai suntikan ini adalah baik. Sebab mereka ni dah golongan yang selepas frontliners yang patut diberi perlindungan. Dan kita berusaha. Cuma Tuhan akan menentukan. So, jadi itulah salah satu jalan yang diambil oleh seluruh dunia untuk mengatasi masalah semasa ini.
Fasa kedua tempahan pengambilan vaksin AstraZeneca secara sukarela khusus untuk warga emas berusia 60 tahun ke atas dibuka selama 3 hari mulai 23 hingga 26 Mei. Pendaftaran janji temu dibuka untuk penduduk di Lembah Kelang, Johor, Sarawak dan Pulau Pinang. Slot tempahan boleh dibuat di laman web rasmi atau pejabat kesihatan daerah kawasan terlibat. Masyarakat disaran membantu berkongsi maklumat sahih tentang program vaksinasi khususnya kepada golongan rentan termasuk warga emas dan golongan berisiko tinggi. Ia bagi mengelak sentimen dan ketakutan untuk menerima suntikan vaksin yang boleh menghalang usaha kerajaan mencapai sasaran 80% imuniti kelompok. Exco Perancangan Strategik Kempen Vaksinasi Medical Mythbuster, Dr. Amirul Amzar berkata, kajian klinikal membuktikan vaksin mampu meningkatkan daya tahan tubuh melawan penyakit. Mereka ini mengalami kebanjiran maklumat dan kita perlu menghalang maklumat-maklumat palsu ini sampai kepada mereka. Tetapi untuk berbuat demikian, kita sendiri kena yakin dengan vaksin. So kalau kita nak convince mak ayah kita supaya ambil vaksin, kita sendiri kena yakin bahawa vaksin itu berkesan. Dan memang vaksin itu berkesan, memang ianya selamat. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Janganlah pening kepala, semua boleh siap apa, cinta tolong kita. Dah nak raya, Aidilfitri jawabannya, sebarang disambut ceria, raya penuh idea. Bertemu kembali. Seorang pegawai Jabatan Perikanan mengaku tidak bersalah terhadap 5 pertuduhan menerima suapan daripada sebuah syarikat milik adik iparnya antara 22 Januari sehingga 16 April 2019. Tertuduh Muhammad Rafi Hassan, 56 tahun, didakwa di hadapan Hakim Zaman Muhammad Nur. Kesemua 5 pertuduhan itu melibatkan tindakan tertuduh menggunakan jawatannya sebagai Ketua Cawangan Aquakultur di Pejabat Perikanan Kelantan dengan meluluskan pesanan kerajaan atas penama pembekal YY Indah Enterprise dimiliki Yusnifah Yahya iaitu adik iparnya. Ia berkaitan urusan pembekalan makanan ikan, hormon ikan dan benih ikan kerapu dengan nilai keseluruhan RM34.25 antara 22 Januari sehingga 16 April 2019. Kesemua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Sabi kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10, mana-mana yang lebih tinggi. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM6,000 dan menetapkan 7 Julai depan untuk sebutan semula kes. 4 penolong pegawai penguatkuasa Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor dan seorang pengurus syarikat logistik dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas 10 pertuduhan membabitkan kes kartel daging antara Disember 2016 hingga Disember tahun lalu. 2 penolong pegawai terbabit, Nur Azlan Matsuki 40 tahun dan Muhammad Hafizan Khalid 44 tahun serta pengurus syarikat logistik Abdul Latif A. Rahman 55 tahun mengaku tidak bersalah. Manakala 2 lagi penolong pegawai, Khairul Izzat Sulaiman 31 tahun dan Muhammad Sofian Muhammad Zain 27 tahun mengaku bersalah. Semua pertuduhan dibaca berasingan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Nur Azlan dan Muhammad Hafizan masing-masing didakwa atas 5 dan 1 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM37,500 untuk melepaskan 41 kontena membawa daging sejuk beku milik syarikat ZS Amin Senjam Berhad dari negara tidak diiktiraf Jabatan Veterina Malaysia. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di 2 restoran berasingan di Johor Bahru antara Disember 2016
hingga Mac 2017. Mereka didakwa di bawah Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009 boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta sama. Manakala Abdul Latif didakwa atas dua pertuduhan pilihan iaitu memalsukan dokumen menggunakan sebagai tulen iaitu borang pengakuan barang-barang yang diimport dari syarikat LY Frozen Senjam Berhad bertarikh 5 Oktober 2020 dan 9 November 2020. Kesalahan dilakukan di Wisma Kastam Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Gelang Patah pada 5 Oktober dan 9 November tahun lepas. Dia didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan boleh dihukum di bawah Seksyen 465 Kanun sama. Sementara itu, Khairul Izzat dan Muhammad Sofian pula dituduh gagal melaporkan pemberian sogokan iaitu masing-masing RM100 dan RM30 daripada Abdul Latif sebagai ejen penghantaran QFF Logistik Senjam Berhad bagi mempercepat proses pemeriksaan dokumen dan fizikal konsignan. Perbuatan itu dilakukan di Pejabat Makis Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah pada 5 Oktober dan 10 November tahun lalu. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 25(1) Akta SPRM 2009 boleh dihukum mengikut Seksyen 25(2) Akta Sabah. Khairul Izzat yang diwakili Peguam Selvam didenda RM1,500, gagal bayar boleh dipenjara sebulan. Manakala Muhammad Sofian diberi jaminan RM5,000. Baik saudara, sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti dahulu laporan cuaca Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah bagi hampir kesemua negeri sekitar Semenanjung untuk sepanjang hari ini. Dan keadaan cuaca yang kurang hujan bagi negeri-negeri di sekitar Semenanjung ini dijangka akan berterusan untuk 1 sehingga 2 hari yang akan datang. Berbeza keadaannya bagi negeri Sabah apabila hujan lebat dan ribut petir dilihat berlaku di beberapa bahagian di negeri berkenaan iaitu di sekitar bahagian Sandakan, Kudat dan juga di pantai barat negeri Sabah ini. Cuaca yang lembap bagi negeri Sabah dijangka akan berterusan sehingga sekurang-kurangnya malam nanti. Oleh itu, orang ramai, khususnya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut yang boleh mengakibatkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Bagi negeri Sarawak pula, hujan lebat yang berlaku sejak awal pagi tadi di hampir kesemua bahagian sekitar tengah dan utara negeri berkenaan kini sudah pun mulai reda. Dengan hujan pada waktu ini hanya dilihat berlaku di sekitar bahagian Mukah dan dijangka akan reda sepenuhnya menjelang awal malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik saudara, ketika ini lebih 5,000 penduduk terjejas banjir di Sabah dan usaha bantuan giat dijalankan. Laporan lanjut kita bersama Muhammad Dia Zalan di RTM Kota Kinabalu. Silakan Dia. Baik, terima kasih Ifah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Ya, malang tidak berbau. Demikian kejadian menimpa seorang lelaki yang menjadi korban pertama banjir di Beaufort selepas ditemukan lemas di Kampung Mantau pada 1 tengah hari tadi. Mangsa Fairul Jisirun, 21 tahun, dilaporkan tergelincir ketika menolak perahu dinaiki bapa dan kakak ipar mangsa. Ketua Polis Daerah Beaufort DSP Yusuf Zaki Yaakob ketika dihubungi RTM memaklumkan ketika kejadian mangsa bersama keluarga baru sahaja selesai membantu abang mangsa mengemas barang di premis sarang burung milik mereka. Berdasarkan maklumat awal, insiden malam berlaku sekitar pukul 10 pagi tadi dan abang mangsa telah cuba membantu namun gagal. Bomba dimaklumkan mengenai kejadian sekitar pukul 10.30 pagi dan hasil pencarian menemukan mayat mangsa tidak jauh daripada lokasi mangsa tergelincir. Mayat dihantar ke Hospital Beaufort untuk tindakan lanjut. Ya, sementara itu, setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS mencecah 5,111 penduduk melibatkan 1,412 keluarga. Mereka ditempatkan di 40 PPS di Tenom dan Beaufort. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, Tenom masih mencatat jumlah penduduk terjejas tertinggi yang meningkat kepada 4,501 orang melibatkan 1,256 keluarga di 36 PPS. PPS Dewan Seri Ontoros menempatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 501 penduduk, Rumah Kebudayaan Makakagas 374 orang, Rumah Kebudayaan Belumbung Seberang 339 penduduk dan PPS Rumah Kebudayaan Anggalor 288 penduduk. Sementara di Beaufort seramai 610 penduduk melibatkan 156 keluarga kini berada di 4 PPS di daerah berkenaan. 1 PPS baharu diaktifkan hari ini iaitu PPS Dewan Kebudayaan dan Kesenian Bisaya yang menempatkan 39 penduduk. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Tenom mengalu-alukan sumbangan air minuman dan barangan makanan bagi keperluan penduduk terjejas banjir di daerah berkenaan. Penolong Pegawai Daerah Tenom Mas Syazwan Haji Masud bagaimanapun mengingatkan kesemua perlu disalurkan kepada PKOB daerah terlebih dahulu yang kemudian akan mengagihkannya kepada lebih 30 pusat pemindahan sementara PPS. Memang perlu melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana lah di PKOB daerah Tenom bertempat di pejabat daerah lah. Jadi ini bagi memastikan penyaluran ini berpusat di mana pada ketika ini juga kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19 dan inilah antara SOP yang telah dikuatkuasakan. Mas Syazwan yang ditemui RTM di pejabatnya di Tenom memaklumkan banjir kali ini menyebabkan loji air di Kemabong dan Tenom ditenggelami air sehingga mengakibatkan gangguan bekalan air kepada penduduk. Ia dijangka beroperasi semula selepas kerja pembersihan selesai. Sementara itu, penduduk yang ditemui di PPS berharap masalah tersebut akan dapat ditangani segera. Di sini kami kekurangan air lah. Air maksudnya kurangan air makan, air minum. Sekarang kami menggunakan antara daripada pihak kebajikan, mineral water. Itu saja kami guna untuk makan, minum buat masa sekarang ni lah. Dan sekarang ni kami berterima kasih daripada pihak Jabatan Air daerah karena mengantar kami bekalan air. Akai mengansak memakai kreativan titimu mineral, Mario pakai timu mineral. Akai kekurangan datimu. Jadi reti ni baru akai nataran datimu. Pelbagai pihak tampil untuk menyalurkan bantuan termasuk Yayasan Zuci Keningau. Kalau menampaknya sekarang kan bantuan misalnya mask ataupun itu tepung-tepung susu baby. Yang penting sekali mask dengan itu benda-benda kebersihan lah, itu sanitizer semua. Okay, itu yang paling penting. And then selepas itu kami berharap mendapatkan itu senarai supaya boleh serahkan bantuan. Tenom merupakan daerah paling terkesan dalam banjir kali ini dengan lebih 90% kawasan perkampungan dilaporkan terjejas.
Sementara itu, di Beaufort, sebuah syarikat pembekal air minuman tampil menyumbang bekalan air mineral kepada penduduk terjejas di kesemua PPS di daerah berkenaan. Pengarah Eksekutif Syarikat Life Water Industri Sendirian Berhad, Chin Liling, berharap ia dapat meringankan beban penduduk terlibat. Ini ialah special action team lah for tempat banjir di sini Beaufort kerana kami dapatkan beberapa ramai tentang ini kesedihan ini banjir sangat teruk di bahagian Beaufort di sini. So kami make an effort terus pembagian itu air. Chin yang ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan di Dewan DSP Muhammad Dun Banir Beaufort memberitahu bantuan sama akan disalurkan ke PPS Tenem dengan jumlah keseluruhan sumbangan bagi kedua-dua daerah lebih 24,000 botol air mineral. Turut menyumbang bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Beaufort, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dan Masjid At-Taqwa KKMM Kepayan. Sumbangan berbentuk makanan seperti beras, roti serta air minuman disampaikan Pengarah Yadim Sabah, Haji Samin Ongki kepada Wakil Rakyat Lumadan Ruslan Muharram. Bantuan yang lebih besar yang insya-Allah akan disampaikan selewat-lewatnya minggu hadapan. Saya mengambil peluang ini untuk menyeru kepada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta NGO tampillah untuk membantu di daerah Beaufort. Dianggarkan 98% atau lebih 7,000 penduduk di kawasan Lumadan terkesan akibat banjir kali ini. Bantuan telah digerakkan ke kawasan memerlukan terutama 12 kampung di kawasan Lumadan yang terputus hubungan. Langkah kerajaan negeri memperketatkan prosedur operasi standard SOP bagi kemasukan ke Sabah disambut baik rakyat negeri ini. Orang ramai menyifatkan arahan mewajibkan kuarantin 14 hari dan pengambilan ujian PCR harus disokong semua pihak bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Kita perlu ada sifat lebih keterbukaan ataupun lebih sabar kerana pandemik COVID-19 ini masih lagi menular di mana-mana di kalangan masyarakat kita. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan varian baru yang ada pada virus COVID-19 yang mana individu yang terkena virus ini tidak menunjukkan simptom dan amat selamat sekiranya individu yang datang daripada Semenanjung dan Sarawak ini dikuarantin. Saya sangat bersetuju dengan pelaksanaan kuarantin 14 hari yang diarahkan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Ini kerana untuk memastikan bahawa rantaian penularan virus dapat dikekang. Untuk kita selamat di Negeri Sabah, kita kena putuskan rantaian. Saya sangat bersetuju dengan tindakan kerajaan untuk meletakkan satu SOP yang baru. Ini sebab kenapa wujudnya satu wabak, iaitu varian daripada COVID-19 ini, yang mana wabak ini dia tidak ada menunjukkan apa-apa simptom. Selasa lalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan media mengumumkan keputusan kerajaan negeri untuk mengetatkan semula SOP kemasukan ke Sabah bermula 20 Mei lalu. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Saudara, pastikan patuhi SOP di mana sahaja anda berada. Kita masih belum menang. Kita jaga kita. Baik, kembali semula bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Dia. Banjir di Sarawak masih belum reda sepenuhnya. Bantuan dihulur mengikut pematuhan SOP yang ditetapkan. Untuk berita penuh, kita bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad di RTM Kuching. Teruskan, Abang. Terima kasih Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Limbang yang dibuka ekoran banjir berada pada tahap memuaskan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berpuas hati dengan kerjasama orang awam bersama jabatan serta agensi terlibat dalam membantu kerajaan menyelamatkan penduduk terjejas banjir di bahagian itu. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan ke PPS di daerah Limbang. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerajaan akan terus menyalurkan bantuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan beberapa agensi terlibat bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir. Kita memberi bekalan makanan, sarapan, makan tengah hari, makan malam, ada refreshment juga, ada kelengkapan untuk tidur.
dan hygiene kit pun dibagi. Tapi bagi mereka yang tidak berpindah tapi terputus hubungan, Jabatan Kebajikan juga membantulah. Sekarang ni tengah mengumpulkan datanya, yang mana bantuan itu bernilai RM50 untuk tempoh 1 minggu untuk 1 orang. Bekalan asas makanan, beras dan sebagainya. Hadir sama dalam sesi lawatan itu ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah dan Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Paulus Palugumbang. Ini berita yang baru kami terima. Setakat pukul 4 petang di Limbang, seramai 145 penduduk terjejas masih ditempatkan di 5 buah PPS melibatkan 11 buah kampung. Manakala di Miri, 2 buah PPS di Pekan Long Lama masih menempatkan 79 penduduk terjejas. Kita ke berita seterusnya. Perkhidmatan pesan dan makan dalam kereta atau Park Dine-In di perkarangan premis makan adalah tidak dibenarkan kerana ia melanggar SOP. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidil Ismail menegaskan bahawa hanya SOP perkhidmatan bawa pulang atau take away sahaja dibenarkan. Hanya take away saja dibenarkan. Perkhidmatan layanan membawa makanan yang telah dihidang kepada pelanggan yang menunggu dalam kenderaan. Dan selepas makan, hidangan tersebut diambil semula oleh pihak premis. Itu adalah satu kesalahan dan boleh di-compound kerana tidak mematuhi SOP. Beliau yang dihubungi RTM di Kuching hari ini turut memberitahu pada Jumaat lepas terdapat sebuah premis di Miri telah dikenakan kompaun atas kesalahan tersebut. Berkuat kuasa 12 Mei lepas, Sarawak mengeluarkan SOP aktiviti pembekalan atau penjualan makanan hanya dibenarkan secara bawa pulang, pandu lalu dan penghantaran sahaja. Kelancaran proses pemberian vaksin COVID-19 fasa 2 kepada 378 penerima di daerah Seratok semalam sedikit terjejas apabila terdapat 80 individu tidak dapat hadir serta membatalkan janji temu mereka saat akhir. Susulan itu, program yang sepatutnya selesai pukul 5 petang berlarutan sehingga 6.30 petang apabila pejabat kesihatan daerah Seratok terpaksa mencari calon penerima lain daripada senarai menunggu. Menurut Pegawai Kesihatan Daerah Seratok Dr. Syafiq Amirul Ibti Syamzul Kifli, kekosongan turut diisi oleh penerima daripada kaki tangan sokongan kepada petugas barisan hadapan. Oleh itu, Dr. Syafiq amat berharap penerima pada program seterusnya nanti dapat mematuhi tarikh janji temu mereka dalam melancarkan proses pemberian vaksin. Katanya calon penerima vaksin akan terlebih dahulu dihubungi oleh kaki tangan pejabat kesihatan daerah Seratok bagi mengesahkan kehadiran mereka selain turut diberi penerangan ringkas melalui telefon mengenai proses vaksinasi. Oleh kerana pemberian vaksin adalah secara sukarela, calon penerima dinasihat untuk memaklumkan kepada pejabat kesihatan lebih awal jika mereka tidak dapat hadir atau menolak pemberian vaksin. Golongan komorbid tidak perlu bimbang untuk hadir menerima suntikan vaksin kerana setiap pusat pemberian vaksin PPV mempunyai kaunter triage untuk membuat saringan kesihatan sama ada individu tersebut layak menerima vaksin berdasarkan sejarah komorbid mereka. Pegawai Kesihatan Bahagian Betong Dr. Johnny Pangkas semasa ditemui RTM memberitahu terdapat 1-2 calon penerima vaksin daripada kalangan komorbid membatalkan janji temu saat akhir kerana masih belum bersedia dengan alasan bimbang mempunyai latar belakang penyakit kronik yang banyak. Contohnya sekarang kita perlu mengambil perhatian mereka yang mengambil ubat untuk berkaitan dengan darah. Seperti yang ada masalah perdarahan, kita akan buat penilaian dahulu. Ini untuk mengelakkan komplikasi kemudian. Tapi ini adalah jarang. Mengenai program pemberian vaksin di bahagian Betong, Dr. Johnny menjelaskan seramai 2,664 petugas barisan hadapan dan kaki tangan sokongan telah menerima vaksin setakat ini. Bagi penerima fasa 2 pula, setakat 19 Mei yang lepas, sebanyak 1,938 dos telah diberi kepada golongan berisiko tinggi dan warga emas. Program imunisasi COVID-19 di bahagian Betong akan diteruskan
sepanjang minggu depan sehingga 31 Mei dan hanya ditutup pada cuti umum Hari Wesak pada Rabu depan. Orang ramai yang ditemui lega dan berterima kasih kerana golongan berisiko tinggi akhirnya telah mula diberikan vaksin COVID-19. Mereka yang was-was ataupun ragu-ragu, saya nasihatkan pergi mendaftar dengan kerajaan sekarang, dengan hospital, dengan sejahtera. Mana-mana tempat hospital di Sarawak kita boleh mendaftar. Pemberian vaksin untuk warga emas ini dan golongan komorbid, terutamanya warga tua, adalah sangat baiklah untuk melindungi mereka daripada pandemik waktu sekarang inilah. Warga emas memang patut layak menerima vaksin terdahulu sebab mereka kan berisiko tinggi terhadap penyakit ini. So hari ini saya bangga sangat sebab dia sudah menerima vaksin, sekarang sedang tunggu giliran untuk second dose nantilah. RTM Sarawak diminta agar terus memperhebat hebahan berkaitan SOP sambutan perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal disambut tidak lama lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom berkata, ia berikutan RTM merupakan platform penting dalam menyebar luas SOP yang diumumkan oleh kerajaan, terutama kepada penduduk di luar bandar dengan lebih menyeluruh menerusi radio maupun televisyen. Tan Sri William Mawan Ikom yang juga Presiden Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU juga menyeru seluruh masyarakat Dayak di Sarawak agar mengamalkan SOP yang ditetapkan bagi mengelak penularan virus COVID-19. Ujarnya, masyarakat Dayak perlu menerima sambutan Gawai Dayak dalam norma baharu yang tidak membenarkan aktiviti ngabang Gawai Dayak dan sekiranya terdapat kematian atau upacara pengebumian atau ngetas ulit, masyarakat Dayak juga tidak digalakkan untuk berkumpul. Beliau berucap ketika menyempurnakan perasmian rakaman pentas Gawai Dayak bertemakan Birami Ruwai FM, anjuran stesen radio YFM RTM Kuching di Auditorium Piramli RTM Kuching semalam. Sementara itu, Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, walaupun sambutan Hari Gawai Dayak untuk tahun kedua tahun ini tidak semeriah tahun sebelumnya, namun yang paling penting, ia disambut bersama keluarga bagi memperingati adat dan budaya. Beliau juga berharap agar masyarakat Dayak patuh SOP, terutama tidak rentas daerah untuk pulang ke kampung bagi melindungi keluarga masing-masing agar penularan COVID-19 dapat dikawal. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abang. Kesediaan Angkatan Tentera Malaysia ATM membina ICU lapangan bagi menampung keperluan rawatan pesakit kronik COVID-19 disambut baik penduduk. Laporan lanjut kita terus bersama Abdullah Mayudin di RTM Pulau Pinang. Baik, terima kasih. Unit rawatan rapi lapangan atau field ICU yang pertama didirikan ATM secara hybrid di Hospital Kepala Batas HKB akan memulakan operasinya esok. ICU lapangan itu menempatkan 27 katil bagi menampung bilangan pesakit COVID-19 kritikal yang memerlukan rawatan rapi. Bagi penduduk, meskipun usaha itu dapat mengurangkan risiko kematian lebih tinggi, perkara lebih utama adalah mengurangkan pergerakan dalam kalangan masyarakat. Pendapat saya lah, terima kasih kepada Angkatan Tentera Malaysia sebab sudi menolong kerajaan samalah buat ICU untuk rakyat Malaysia ni. Tapi kita kena ingatlah, ICU tu untuk orang yang sakit. Kita yang sihat ni, kita masih belum menang. Kita masih kena jaga SOP, jaga kesihatan, jaga diri. Apa yang kerajaan saran dari kita, kita kena ikut. Kalau kita tak ada hal, tak ada apa, kita perlu keluar kerja atau beli makanan, kita beli balik duduk rumah. Tak perlulah nak pergi ke sana ke sini, tak perlulah. So benda ni kita kena satu hati untuk bagi kita menang dan melawan penyakit ni. Pada pendapat saya, kita sekarang dalam keadaan yang membimbangkan lah, dengan kes pun makin naik dari hari ke hari, dengan ICU pun makin penuh. Jadi dengan adanya ICU ATM di Hospital Kepala Batas ni,
saya harap dia dapat menampunglah jumlah pesakit yang semakin meningkat. Apapun untuk rakyat Malaysia, stay safe, stay home, kita jaga kita. Terima kasih pada ICU ATM kerana menjalankan tugas dengan baik, dan apa pun kita kena patuh SOP, kita jaga kita. Terima kasih pada ATM kerana buat yang terbaik untuk kawasan Kepala Batas ni. Apa pun, terima kasihlah. Pendapat saya hari ini kes COVID dekat Malaysia ni semakin meningkat semakin hari, dan kita perlulah jaga wabak ni, kena ikut SOP apa semua. Dan kita tahu dekat Pulau Pinang ni Angkatan Tentera Malaysia dah buat ICU. Okey, terima kasihlah pada Angkatan Tentera Malaysia buat ICU dekat Hospital Kepala Batas. Kami rakyat Pulau Pinang rasa banggalah Angkatan Tentera Malaysia boleh bantu rakyat Pulau Pinang dekat Hospital Kepala Batas. Bagi ATM, pembinaan fil ICU itu bertepatan pendirian agensi berkenaan iaitu tentera dan rakyat berpisah tiada. Dan itu saya sampaikan, inilah yang dikatakan tentera dan rakyat berpisah tiada, dan mendukung juga tonggak yang telah ditetapkan oleh Panglima Tentera Darat iaitu hubungan tentera dan rakyat, dan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Tentera Darat ke-8, sinergi tentera darat dan rakyat tunjang kedaulatan negara. Di akhir, dan kita ready untuk membantu negara dalam apa yang berlaku dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 di negara kita. 12 katil di ICU lapangan HKB itu ditempatkan dalam 3 kontena yang diubah suai, manakala 15 katil lagi ditempatkan di 3 kemah khas yang dibina berdekatan. Baik, Universiti Sains Malaysia USM terus memperketat SOP bagi memastikan tiada penularan serius jangkitan COVID-19 dalam kalangan pelajar juga kaki tangannya. Antara SOP digariskan, pelajar yang tinggal di asrama dilarang melepak di mana-mana bilik pelajar lain, manakala pelajar yang dikenakan pengasingan tidak dibenarkan meninggalkan bilik kecuali ke tandas. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni USM, Profesor Dr. Adrin Abdullah ketika dihubungi menjelaskan pihak universiti turut menyediakan makanan dari bilik ke bilik untuk pelajar yang dikenakan pengasingan. Pergerakan keluar dan masuk ke kampus turut dihadkan kepada urusan penting sahaja. Jelasnya, langkah tegas itu terpaksa dilaksanakan demi memastikan keselamatan warga USM daripada dijangkiti wabak. Pelajar yang cuai, enggan atau gagal mematuhi arahan yang ditetapkan boleh dihadapkan ke Jawatan Kuasa Tata Tertib Pelajar untuk tindakan disiplin. Sejak PKP dilaksanakan pada 12 Mei lalu, kawasan tumpuan orang ramai di negeri ini lengang. Pengurangan hampir 75% itu menggambarkan keakuran penduduk terhadap pelaksanaan PKP 3.0 bagi membendung penularan COVID-19. Situasi lengang dapat dilihat ketika tinjauan kru kami di sekitar pantai Miami, persiaran kapal Sing dan Batu Ferenggi yang lazimnya menjadi lokasi tumpuan di Pulau Pinang. Bagaimanapun keadaan itu memberi kesan terhadap peniaga dan penjaja di kawasan tersebut. 75% tak ada yang main berkunjung, cuma 25% daripada sale yang biasa. Kurang cik, memang kurang. Satu dulu jual nasi sampai 14, 15 boleh pergi sehari. Tapi sekarang satu pun dragging daripada pagi sampai pukul 5 petang. Jalan-jalan depan ni kurang kot kan? Banyak kurang. Banyak. Kalau petang sekali lagi macam pekan dah tak ada apa dah. Memang tak ada orang langsung. Tapi sekarang luar punya orang tak boleh masuk sini. Sini turis punya tempat. Luar punya orang tak ada, sini punya orang sajalah kawasannya. Support sikit lah. Itu sajalah. Jadi yang orang yang datang yang lalu tadi nampak kurang juga. Banyak kurang. Dalam ni 1 tahun bila MCO yang menyakit ni banyak kurang dah. Macam normal punya time hari Jumaat, Sabtu, Ahad memang kita ada penuh orang dah.
Meskipun begitu, peniaga tetap akur demi memastikan penularan pandemik COVID-19 dapat dihentikan segera. Setakat ini, kes positif COVID-19 di Pulau Pinang sudah melebihi 25,300 kes. Paparan itu menutup bahan berita dari Pulau Pinang. Saudara, musuh di kota cuba dihindar, andai diredah pasti binasa. Kesedaran kita janganlah memudar, ramai sudah menjadi mangsa. Ingat, COVID itu benar, lindungi diri, lindungi semua. Kembali bersama rakan tugas. Silakan. Baik, terima kasih Abdullah Mayudin atas laporan itu tadi. Saudara, berita wilayah akan berehat seketika, kembali selepas ini. Baik saudara, kita beralih ke perkembangan sukan. Ketiadaan berancang tengah Brandon Gunn bagi aksi kelayakan menentang Emirat Arab Bersatu UAE tidak mendatangkan masalah kepada Harimau Melaya. Pemain tengah kebangsaan Nur Azam Aziz berkata, ini kerana barisan pemain lain yang dipilih jurulatih Tan Cheng Ho memiliki kemampuan menggalas tugas ditinggalkan Brandon. Sebab Nazmi pun, Syamil pun boleh bermain dengan baik. Apa yang saya tengok masa training, dia orang berikan 100% untuk beri yang terbaik lah masa nanti untuk qualified dia. Dia berkata demikian dalam sidang media secara dalam talian. Tambah Azam, kehadiran Liridon Krasniki di dalam pasukan juga tidak akan menggugat fokus beliau merebut tempat di dalam kesebelasan utama. Beliau menganggap perkara itu bakal menambah sengat Harimau Melaya di bahagian tengah. Skuad Harimau Melaya bakal berdepan Kuwait dalam aksi persahabatan pertama pada malam ini. Malaysia dijadual bertemu tuan rumah UAE di Stadium Zabil, Dubai pada 3 Jun. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Kenny Goh dipilih sebagai Ahli Majlis Persekutuan Badminton Dunia BWF bagi penggal 2021-2024. Pada mesyuarat agung tahunan AGM BWF ke-82 itu, beliau meraih 218 undi. Beliau antara 20 individu yang dipilih sebagai ahli majlis, melibatkan 8 dari Asia, 7 dari Eropah, 2 masing-masing dari Pan Amerika dan Afrika serta seorang dari Oceania. Dalam satu kenyataan, BWF menyebut Paul Erik Høyer Larsen dari Denmark yang juga pemenang pingat emas Sukan Olimpik Atlanta 1996 dipilih semula sebagai presiden selepas tiada pencalonan lain diterima. Turut menang tanpa bertanding adalah timbalan Presiden BWF Kun Ying Patama Lis Watrakul dan naib Presiden Badminton Para Paul Curzo. Lagi berita baik dari kem badminton negara, pemain muda negara meraih 2 kejuaraan pada kejohanan badminton antarabangsa Slovenia 2021 di Draft Center Maribor yang berakhir semalam. Pasangan bergu campuran Chung Hon Jian Toh Yi Wei merangkul kejuaraan pertama selepas menewaskan pemain Indonesia Mu Erwiansyah Sofi Asharunisa 21-18, 21-18 dalam pertarungan selama 32 minit. Pasangan muda berusia 20 tahun itu menewaskan pasangan Denmark Sweden Christopher Knudsen, Malina Norman 23-21, 21-17 dalam peringkat 4 terakhir untuk menempah tiket ke final. Ia adalah kejuaraan antarabangsa kedua bagi pasangan yang menghuni ranking ke-263 dunia itu setelah memenangi terbuka Poland dalam penampilan sulung mereka Mac lalu. Kejayaan sama turut diikuti oleh Lo Yin Yuan Valerie Seo yang merangkul kejuaraan beregu wanita. Pasangan bukan pilihan berusia 19 tahun itu berjaya mengejutkan pemain pilihan ketiga yang merupakan ranking dunia ke-133 Isabella Nielsen, Mary Stephenson dari Denmark 21-11, 21-15 untuk mengecap kejuaraan antarabangsa pertama mereka. Yin Yuan Xiao mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pasangan Ukraine Maria Stoliarenko, Yelizaveta Sarka 13-21, 21-13, 21-12 sebelum itu.
Dalam perlawanan separuh akhir yang lain, dua beradik Cheng Su Hui, Cheng Su Yin gagal memastikan semua pemain Malaysia mara ke final apabila tewas kepada Isabella Mary 21-15, 17-21, 19-17. Dalam kategori bergu lelaki, Bae Chun Beng, Go Ben Bun Zi terkandas pada peringkat separuh akhir selepas disingkirkan oleh pemain Indonesia Mu Irwan Shah Patra Rindo dengan kemenangan straight set 21-9, 21-18. Cabaran negara dalam kategori perserangan wanita juga berakhir di separuh akhir apabila Siti Nur Syuhaini Azman ditundukkan oleh Mutiara Puspitasari dari Indonesia 21-15, 21-17. Dalam pada itu, kejayaan dilakar di kejahatan berkenaan dikagumi Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan. Dalam satu hantaran di laman sosialnya, beliau menzahirkan ucapan tahniah kepada Chung Hon Jian dan To Yi Wei serta Lo Yin Yuan dan Valerie Xiao yang masing-masing muncul juara beregu campuran dan beregu wanita. Ini merupakan satu pencapaian besar buat mereka berempat yang baru sahaja memulakan karier senior mereka pada tahun ini. Beliau juga bahu mereka meneruskan usaha dan momentum cemerlang tersebut. Baik, saudara, laporan tadi mengakhiri berita wilayah Ahad 23 Mei 2021. Bersama-sama kita amalkan kawalan ke diri dan keluarga bagi mencegah penularan COVID-19. Saya Fazil, dengan itu Assalamualaikum dan salam hormat.